Terima kasih Saudara Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera Yang Berhormat Datuk Seri Mat Maslan, Datuk KSU, pengurusi kumpulan ataupun kluster Kongres Ekonomi Bumiputera dan pengurusan tertinggi Kementerian Ekonomi, Majlis Amanah Rakyat, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada MARA atas sambutan ulang tahun yang ke-58 pada hari ini. Sebagai seorang anak MARA sejak saya berumur 13 tahun lagi, orang selalu panggil saya anak Oma dan juga anak MARA, kata. Dan saya memang amat berhutang budi kepada MARA kerana telah memberikan saya peluang untuk belajar di MRSM Seremban. Ramai orang asal di sini. Dan kemudiannya diberikan beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke United Kingdom untuk menjadi seorang accountant. Dan sebagai seorang accountant, hasrat saya adalah untuk menjadi seorang ketua pegawai kewangan CFO sebuah syarikat yang tersenarai. Tetapi alhamdulillah saya telah diberikan peluang melebihi dari itu. Inilah peluang yang telah diberikan oleh MARA, di mana kita diberikan pendidikan yang sempurna dan diberikan peluang untuk berjaya dan membawa keluarga keluar daripada kancah kemiskinan. Dan polisi ini memberikan pendidikan merupakan satu yang penting dalam konteks kita membina modal insan dan seterusnya mencipta kekayaan yang saya akan bentangkan pada pagi ini. Saya juga ingin ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak Sekretariat dan Kerajaan kerana telah memberikan kepercayaan kepada kami di Bursa Malaysia, di Equinas dan juga di Uda Holdings untuk mengendalikan kelompok ataupun kumpulan penciptaan kekayaan dan penguasaan korporat ini. It's a bit mouthful, penciptaan kekayaan dan penguasaan korporat, wealth creation and corporate control/ownership. Tapi kita sedar maksudnya, dan kita telah pun menjalankan pelbagai sesi libat urus dengan pelbagai pihak, dan ini lebih daripada 19 sesi-sesi yang dilaksanakan dan menjurus kepada seksi yang besar pada 30 hari bulan Januari yang lalu. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah membantu kami dalam pelbagai sesi libat urus ini. Dan apabila kita menyebut tentang penciptaan kekayaan ini, wealth creation, ia sebenarnya adalah di hujung rangkaian ataupun rantaian nilai, value creation, yang antara lain mempunyai 4 komponen penting. Pertama sekali dalam konteks pendidikan yang saya sebutkan tadi, kedua pekerjaan dan keusahawanan, ketiga pendapatan, dan keempat simpanan dan pelaburan, dan menjurus kepada penciptaan kekayaan. Dalam konteks pendidikan ini, kita ada subkomponennya di konteks akses kepada pendidikan yang berkualiti, pembiayaan dan juga kuota, memastikan bahawa mereka yang memerlukan tempat di institusi pendidikan mendapat tempat yang sesuai. Dan setelah bergraduasi, masuk kepada alam pekerjaan dan keusahawanan, again isu berkaitan dengan akses, kemahiran, pengetahuan dan juga pembiayaan yang akan kita bincangkan nanti. Pendapatan dalam konteks kita mau create business opportunity dan employment opportunity, peluang pekerjaan dan peluang perniagaan untuk meningkatkan pendapatan. Dan apabila kita mendapat pendapatan, bolehlah kita melabur dan menyimpan, dan ini termasuk dalam konteks mencipta kekayaan, di mana dalam konteks pembiayaan ini perlu ada akses kepada pembiayaan. Again, adakah perlu kuota-kuota yang perlu disediakan, dan juga proses dan juga dasar
yang perlu dilaksanakan. Semalam Datuk KSU telah memberikan pembentangan yang menyeluruh dalam konteks pencapaian pelbagai agenda pemerkasaan Bumiputera. Jadi memang jelas sejak 5-6 dekad yang lalu dasar pemerkasaan Bumiputera telah mendatangkan banyak manfaat, terutamanya dalam peningkatan golongan profesional Bumiputera. Bukan saja saya dan rakan-rakan yang lain, tapi ramai lagi dalam pelbagai bidang. Antaranya dalam konteks jurubahan severe 62% Bumiputera kini, dan dalam konteks perubatan doktor gigi 55%, 53%, doktor 55%, dalam konteks arkitek still respectable 41%, peguam 39%. Yang masih rendah adalah accountant 24%. Jadi sebagai seorang accountant, saya sentiasa mempromosikan kerjaya perakuanan yang merupakan satu kerjaya yang amat meluas dan boleh memberikan kita peluang untuk berjaya dalam pelbagai kerjaya di bidang korporat terutamanya. Jadi ini masih banyak lagi ruang untuk peningkatan. Salah satu profession juga yang terkini yang kita dapat meningkat adalah profession CFA, Chartered Financial Analyst. Ini merupakan satu profesi yang membolehkan mendatangkan pendapatan yang amat lumayan. It's probably one of the most lucrative professions. Kalau dulu hanya 5% sahaja daripada CFA, Chartered Financial Analyst ini datang daripada golongan Bumiputera. Tapi alhamdulillah dengan usaha pelbagai pihak termasuk Yayasan Penaraju, PMB, EPF, Bank Negara, Suruhanjaya Security, dia telah meningkat sehingga 20%. So jadi kalau dulu ada 5-10 orang saja CFAs Bumiputera, sekarang ni kita dah ada hampir 200 CFA Bumiputera. Ini merupakan satu bidang yang amat lumayan, bukan senang nak pas. Saya rasa kalau saya ambil exam ni pun memang akan gagal, tapi untuk ramai anak-anak muda kita yang terpelajar, ini merupakan satu profession yang amat penting. Dan bukan saja dalam konteks income generation untuk mereka, tetapi the network, the knowledge that they will acquire in terms of managing the assets, again relating to wealth creation later. So the summary is that yes, Bumiputera, polisi dasar pemerkasaan Bumiputera ini telah banyak berjaya, terutamanya dalam meningkatkan golongan profesional Bumiputera. Walau bagaimanapun, pencapaian Bumiputera dari segi pendapatan dan upah masih amat rendah. Semalam Datuk Nur Azmi ada menunjukkan carta yang sebelah kiri ini, di mana kalau kita lihat dari segi pendapatan isi rumah terkini, Bumiputera adalah 29% lebih rendah berbanding dengan pendapatan isi rumah kaum Cina. Itu dalam konteks isi rumah, di mana ramai isi rumah itu mempunyai lebih daripada satu mereka yang bekerja yang menjana pendapatan. Tapi kalau kita lihat data yang lebih terperinci yang sebelah kanan ini merupakan upah. Upah ni termasuklah gaji dan bonus dan allowance yang diberikan kepada pekerja dalam sektor formal. So dalam Malaysia ini kita mempunyai seramai 16.25 juta pekerja. Right? Daripada jumlah tersebut, 10 juta lebih merupakan pekerja dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan daripada jumlah itu tersebut, 6.7 juta merupakan rakyat Malaysia yang bekerja di sektor formal, maknanya di syarikat, mereka ada gaji, bayar EPF, kontribut kepada SOKSO dan sebagainya. Jadi daripada data yang dikeluarkan oleh EPF dan SOKSO ini, Jabatan Perangkaan mengeluarkan setiap suku tahun data mengenai upah.
wages ataupun gaji. Dan data terkini yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan adalah pada bulan Januari yang lepas, berdasarkan kepada data bulan September tahun 2023. Dan data tersebut menunjukkan bahawa median upah ataupun gaji pekerja di sektor formal di Malaysia adalah sebanyak RM2,600 sebulan. Ini kita dah termasuk bonus. Ini bukan satu angka yang rendah sebenarnya. Bayangkan dalam 6.7 juta pekerja di sektor formal ini, separuh daripada mereka ini berpendapatan RM2,600 ke bawah. Malah kalau anda yang dalam dewan ini yang mempunyai pendapatan bulanan sebanyak RM5,200 sebulan, anda adalah mereka dalam golongan 20% teratas. So that is very low, right? So of course something must be done about trying to uplift the level of income for the people. So itu secara nasional. Dan dalam konteks itu, daripada 6.7 juta pekerja formal, kita 61% adalah mereka daripada golongan bumi putra. Jadi median upah bumi putra, pekerja bumi putra, hanya RM2,200 sebulan. Ini lagi rendah. Remind you, maknanya RM2,200 termasuk bonus yang kita dah annualize, kita dah jadikan secara bulanan, ya. Dan angka RM2,200 sebulan ini, kalau dibandingkan dengan pekerja Cina pada tahap RM4,000 sebulan, bermakna pendapatan bumi putra 45% lebih rendah daripada pendapatan pekerja Cina. So, ini sesuatu yang kita kena fikirkan mengapa ia berlaku. Itu dalam konteks pendapatan, jadi jurangnya masih besar. Yang kedua, dalam konteks pemilikan hartanah, kita tidak ada data tentang pemilikan. Yang kita ada adalah data berkenaan dengan transaksi. Tetapi setelah berpuluh tahun, data transaksi yang dimonitor oleh NAPIK, Kementerian Kewangan, data ini merupakan satu proksi yang baik tentang pemilikan hartanah di kalangan bumi putra. Jadi ada 3 kategori hartanah. Dari segi hartanah kediaman, bumi putra terlibat hanya 37% daripada transaksi hartanah kediaman, 13% hartanah perniagaan, dan dalam industrial properties, hartanah industri, hanya 6%. Jadi ini bermakna dari segi ownership of properties memang amat rendah. Itu isu yang kedua. Yang ketiga, dalam konteks equity, ini juga Datuk Razwi telah bentangkan semalam, di mana berdasarkan pada data terkini, hanya 18.4% pemilikan equity oleh kaum bumi putra. Ini termasuklah ASB, ASN yang diuruskan oleh PMB. So PMB, ASN, ASB mempunyai dana sebanyak RM290 bilion. Kalau kita campur dengan dana pemegang saham shareholders funds PMB sendiri, bermakna ada RM340 bilion. So ini termasuk, ya. So tak termasuk yang lain lah, EPF, Khazanah, sebab itu merupakan institusi nasional. So jadi ini masih jauh di bawah sasaran 30%. Now kita detail lagi, dalam 1,000 syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia, hanya 62 syarikat yang dikuasai oleh putra, bermakna hanya 7%. Right? Dan kalau kita lihat dari segi akaun CDS, memang rata-ratanya
hanya sekitar 30% sahaja daripada akaun CDS itu dimiliki oleh Bumiputera. Ini bermakna penyertaan Bumiputera dalam pasaran modal memang amat terhad. Dari segi talent involvement, di dalam pasaran modal kita ada apa yang kita panggil dealers representatives. Mereka ini sama ada paid dealers ataupun remisers. So dari segi paid dealers ni, dealers rep, cuma 31% saja daripada jumlah dealers reps ini Bumiputera. Dari segi remisers lebih rendah, di bawah 20%, dan pakar kewangan corporate finance specialist, ini mereka yang bekerja di bank-bank pelaburan yang boleh buat submission kepada Suruhanjaya Security untuk pelbagai proposal, hanya 29%. Jadi memang masih rendah lagi. Dan yang paling, bagi saya, paling membimbangkan adalah angka ini. Jadi alhamdulillah, dalam 3 tahun terkebelakang ini, kita telah menyeraikan sebanyak 97 buah syarikat baru di Bursa Malaysia. Tetapi malangnya, hanya satu sahaja syarikat yang dikuasai oleh Bumiputera. Satu daripada 97 merupakan satu angka yang amat kecil sekali. Dan ini sudah tentunya memberikan kita satu wake up call. That's the real situation. Sebab syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia ini is a reflection of the real participation of Bumiputera in the business sector. Itulah dia. Mungkin ada yang kata, oh ada lagi syarikat-syarikat Bumiputera yang boleh disenaraikan tapi mereka sengaja tidak mahu disenaraikan. Well, ramai juga lagi, banyak juga lagi syarikat-syarikat yang tidak dimiliki oleh Bumiputera yang sengaja tidak mahu disenaraikan because they prefer to be private and so on. So I think on balance, this is really a reflection of Bumiputera's participation in the economy. Jadi, kita perlu bertanya, kalau dah 6 dekad kita laksanakan pelbagai dasar pemerkasaan Bumiputera dan hasilnya pada hari ini tidak mencapai sasaran kita selama ini, kenapa? Bagi saya, antara punca yang utama adalah kerana selama ini kita sentiasa memfokuskan polisi kita, dasar kita kepada sektor awam. Jadi sektor awam suatu masa dulu mungkin menyumbang separuh daripada ekonomi negara kita. Tetapi masa telah berubah. There's greater private sector participation. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ekonomi kita, keluaran dalam negeri kasar kita, GDP kita, yang pada harga semasa at current prices berjumlah sekitar 1.8 trilion ringgit ini, sektor awam menyumbang hanya 17.8% daripada ekonomi kita. Sektor swasta menyumbang 76.2%. Ini bermakna sektor swasta adalah 4.3 kali lebih besar daripada sektor awam. Jadi kalau kita fokuskan polisi kita hanya kepada ekonomi sektor awam, kalaupun kita pastikan 100% daripada ekonomi sektor awam ini pergi kepada kaum Bumiputera, peratusan keseluruhan tak sampai 20%. Right? Jadi adalah penting supaya kita memastikan apa juga usaha kita perlu melibatkan sektor swasta, private investment and private consumption, because it is 4.3 times larger than the public sector investment and consumption. So ini merupakan satu
major mind shift yang bagi saya perlu dilaksanakan. Jadi saya juga berpendapat bahawa pelaksanaan dasar pemerkasaan Bumi Putra ini perlu pendekatan yang lebih universal. Bagi saya, antara faktor yang menyebabkan kurang keberkesanan dasar pemerkasaan Bumi Putra sebelum ini adalah kerana tidak semua rakyat Malaysia embrace the spirit and intention of this policy. Sebab ada yang merasakan ini merupakan satu dasar eksklusif, bukan inklusif. Walhal hasratnya adalah supaya menjadikan dasar ini lebih inklusif. Jadi adalah penting bagi saya untuk memastikan agar setiap rakyat Malaysia dalam negara kita dan juga masyarakat antarabangsa perlu melihat dasar pemerkasaan Bumi Putra ini dalam konteks yang lebih universal. Apa yang saya maksudkan di sini adalah di mana kita sebenarnya embrace the true spirit of diversity, equity and inclusion. Di mana kita mahu memastikan tidak ada mana-mana golongan yang terpinggir daripada perkembangan ekonomi, daripada kemakmuran negara kita. Ini penting. Ini merupakan satu dasar universal, pendekatan universal yang perlu dilaksanakan bukan sahaja oleh Malaysia tetapi di seluruh negara. Jadi kalau kita reframe naratif dasar pemerkasaan Bumi Putra ini bukan semata-mata berdasarkan kepada hak keistimewaan tetapi merupakan sesuatu yang perlu dilaksanakan, is the right thing to do, insya-Allah dia akan mendapat sokongan bukan sahaja dalam kalangan Bumi Putra daripada seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Yang kedua yang saya sebutkan tadi, perlunya kita pastikan bahawa dasar Bumi Putra ini dikuatkuasakan kepada sektor swasta. Jadi selama ini memang kita sebut public sector, lepas tu kita extend sedikit kepada GLIC dan GLC, tetapi adalah penting supaya kita melebarkannya kepada sektor swasta. Yang saya sebutkan tadi yang merupakan 4 kali ganda lebih besar daripada sektor awam. Yang ketiga, untuk memastikan kita dapat melaksanakan dengan baik dasar ini, ia perlu dilaksanakan berdasarkan kepada keperluan needs based dan juga berdasarkan kepada kelayakan merit based. Bermakna kalau ada dasar-dasar yang mana dia memberikan manfaat kepada golongan Bumi Putra yang sudah pun kaya, itu tidak sesuai. Bermakna it must be based on needs. Based on merit bermakna bukan semua boleh dapat, mereka perlu mempunyai kelayakan yang tertentu untuk membolehkan mereka mendapat peluang yang diberikan itu. Dan yang keempat, ini merupakan satu polisi yang baru yang bagi saya adalah penting, di mana kita menyarankan agar kerajaan mempertimbangkan keperluan untuk memperkenalkan suatu akta peluang saksama, Equitable Opportunity Act, sekiranya polisi yang kita laksanakan tidak mendapat impak yang kita hasratkan. Semalam Tan Sri Nazlan dalam pembentangan beliau ada menunjukkan satu konsep kelainan antara kesamarataan equal dan kesaksamaan equitable. So we are talking about not equal opportunity but equitable opportunity. Kesaksamaan di mana kita mengambil kira handicap ataupun kepincangan yang mungkin ada pada golongan-golongan yang tertentu, termasuklah golongan Bumi Putra yang memerlukan. So ini untuk memastikan bahawa semua rakyat diberi peluang untuk mendapat peluang pekerjaan dan peluang perniagaan yang saksama. Pendekatan universal yang
dimaksudkan adalah penerapan konsep kelestarian, sustainability ataupun ESG yang termasuk elemen social equity. Antara langkah-langkah yang kita cadangkan adalah di mana kita perlu menghendaki setiap syarikat melaporkan kepelbagaian lembaga penggarah mereka, pengurusan dan kakitangan eksekutif mereka dalam konteks gender ataupun jantina, generasi, age group dan juga etnik. Sekarang ini kalau kita lihat keperluan pelaporan hanya tertumpu kepada gender dan juga age group. Tidak ada keperluan untuk etnik. Bagi saya sudah sampai masanya kita perlukan syarikat-syarikat korporat untuk melaporkan the ethnic composition of their board, management team and their executive. So when you have this disclosure, then you'll be able to actually monitor and track whether these companies are truly embracing the spirit of diversity, equity and inclusion. Yang kedua adalah penting supaya pelaksanaan dasar equitable opportunity ini perlu berdasarkan kepada keperluan. Jadi kalau boleh, mungkin perkara ini a bit sensitive, tapi kalau kita lihat rakan-rakan saya dari kalangan bukan Bumiputera, ramai daripada mereka yang menyatakan adalah tidak adil sekiranya mereka perlu atau tidak mendapat bantuan hanya kerana mereka bukan Bumiputera. Salah satu polisi yang mendatangkan rasa puas hati di kalangan rakan-rakan saya adalah di mana dasar diskaun hartanah ini diaplikasikan secara pukal, wholesale, menyeluruh, tidak berdasarkan kepada keperluan. Sebagai contoh, kalau saya mahu membeli sebuah banglo bernilai 2 juta ringgit sebagai contoh, saya walaupun ketika itu merupakan ketua pegawai eksekutif kumpulan Maybank, saya mendapat diskaun 5%. Tetapi rakan saya bukan Bumiputera, daripada bank yang satu lagi itu, dia beli hartanah yang sama, banglo yang sama, dia tidak dapat diskaun. Ini merasakan satu rasa tidak puas hati. Apa yang berlaku kadang-kala di mana bukan saja mendatangkan rasa tidak puas hati dan ini mendatangkan kesan kurang komitmen terhadap polisi Bumiputera ini, tetapi terdapat juga pemaju perumahan yang pada surface-nya implement polisi Bumiputera ini, diskaun, tetapi mereka juga sebenarnya memberikan diskaun kepada bukan Bumiputera tapi secara rebate dan sebagainya. So at the end of the day, you may have a policy which is not enforced, not embraced by people, and therefore the effectiveness is actually not there. So adalah penting kita mengkaji semula polisi-polisi begini yang mungkin tidak sesuai, di mana we have to tweak. Sebagai contoh, kalau property discount ini, mungkin kita boleh enforce-nya pada property yang bernilai di bawah 1 juta. Jadi maknanya property yang bernilai lebih daripada 1 juta ini, untuk kediaman sebagai contohnya, tidak terpakai untuk Bumiputera. Instead of bagi diskaun itu kepada Bumiputera pembeli yang kaya, kita masukkan elemen diskaun itu ke dalam satu tabung perumahan yang boleh digunakan untuk pembinaan lebih banyak lagi rumah mampu bilik ataupun pembiayaan rumah mampu bilik dan sebagainya. So, the idea is actually to make sure that whatever policy that we do will be based on needs as well. Dan yang ketiga, pengenalan dasar peluang saksama dan penguasaan akta dan pelaksanaan. Jadi, yang kita sarankan di sini adalah pengenalan polisi dahulu,
Dan I think if the policy is effective without the need for any legislation, let's do it. Tapi kalau tak efektif, mungkin kita boleh consider enactment. But to me, let's start with a policy and do it well, do it right, so that everyone will embrace it, insyaAllah. Jadi itulah pendekatan yang bagi saya perlu difikirkan dan hopefully will be considered by the government. Jadi dalam pelbagai sesi debat urus yang kita telah adakan dan menjurus kepada sesi debat urus utama pada 30 Januari yang lalu, kita telah menerima pelbagai cadangan dalam sesi tersebut. Jadi untuk itu mungkin ada 5 kategori yang telah disenaraikan di sini. Dasar yang lebih progresif, meningkatkan dana, keupayaan dan kebolehan, dan sasaran yang lebih telus, dan juga tentang keperluan data analitik. Pertama, dasar yang lebih progresif, menambah baik dasar berkenaan dengan Bupatra Equity Requirement dalam konteks proses penyeraian. Yang kedua, mengembangkan potensi wakaf hartanah di Malaysia melalui penggunaan konsep istibdal dan penyeragaman pemajuan tanah. Istibdal ni bermakna jika ada tanah yang tidak sesuai, kita boleh liquidate, dijual, dan hasilnya kita manfaatkan untuk tujuan asal. Jadi ini taklah bermakna kalau tanah itu diwakafkan, kita fokus kepada tanah tersebut sebab mungkin tanah tersebut penggunaannya tidak sesuai, kategorinya ataupun lokasinya tidak sesuai. Jadi there must be that flexibility from that perspective. Kedua, meningkatkan dana, meningkatkan akses kepada pembiayaan dana menggunakan pendekatan alternatif. Sebenarnya dari segi dana yang telah diwujudkan ada pelbagai, banyak dah ada. Cuma kadang-kadang itu the requirement, effectiveness, the outreach is not there. I think we have to start thinking about looking at new approaches. Keempat, perubahan dana perumahan negara, National Housing Fund bagi rumah mampu milik. Kelima, meningkatkan pelaburan di dalam sektor hartanah melalui modal REIT. Keenam, perluasan modal pembiayaan hartanah melalui kerjasama strategik bersama pihak bank yang menyokong agenda Bupatra. Dan ketujuh, integrasi wakaf dan kewangan Islam bagi memperkasakan wakaf sebagai satu instrumen ekonomi. Jadi wakaf ni merupakan satu instrumen yang amat bermakna penting, dan ini telah pun dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri semalam untuk antara lainnya mewujudkan satu wakaf sosioekonomi yang dikhususkan untuk pendidikan dan juga kesihatan. Yang ke-8, insentif cukai bagi menggiatkan aktiviti pendidikan dan penguatkan R&D dalam kalangan PKS. Ini berkait dengan apa yang Datuk Hafsah bentangkan semalam. Memperkasakan inisiatif kebesaran dan penciptaan kekayaan Bupatra, memartabatkan sosioekonomi Bupatra dengan memanfaatkan potensi aset wakaf. Yang ke-11, meningkatkan penggunaan Tanah Hizib Melayu untuk sosioekonomi ataupun penerusan inisiatif kerjaan. Ini sebenarnya antara lain ada disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri semalam. Item ke-12, sasaran yang lebih telus, menetapkan sasaran tambahan sebagai penanda aras selain daripada 30% pemilikan equity untuk mengukur penciptaan kekayaan Bupatra. Ini banyak kita bincangkan di dalam pelbagai sesi lebat urus. Adakah perlu kita mewujudkan sasaran-sasaran tertentu yang baru selain daripada 30%. I think that's something which can be undertaken. Dan yang kelima merupakan perlunya menambah baik kajian keselanjaran keperluan perumahan housing needs continuum. Ini merupakan satu proses yang perlu dilaksanakan. Banyak daripada cadangan ataupun inisiatif adalah merupakan inisiatif di peringkat nasional. Jadi kalau boleh saya rumuskan dalam 6 bucket. Pertama sekali yang saya sebutkan tadi tentang perlunya kita melaksanakan
ataupun memperkenalkan dasar peluang saksama, Equitable Opportunity Policy. Yang kedua, pembangunan modal insan yang menyeluruh. Ini banyak dibangkitkan oleh Tan Sri Nur Azlan semalam. Antara sesuatu yang kita bincangkan adalah perlunya penguasaan bahasa. Kita sebenarnya bertuah kerana kita secara natural, kita sudah ada bahasa kebangsaan dan kita ada bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni penguasaannya masih kurang memuaskan dan perlu dipertingkatkan. Tetapi sesuatu juga yang perlu kita laksanakan bagi saya adalah keperluan kita memperkenalkan bahasa ketiga, a third language, di mana di setiap sekolah sepatutnya setiap murid diperlukan mempelajari bahasa ketiga, tapi bahasa pilihannya terpulang kepada parents dan juga kepada pelajar untuk memilihnya, sama ada bahasa Mandarin, bahasa Tamil ataupun bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Jepun, bahasa Korea. I think this is actually something which is important. Now, bahasa Mandarin sebenarnya amat penting untuk sebahagian daripada Bumiputera menguasainya, kerana negara China merupakan rakan perdagangan kita yang terbesar. Secara purata antara 16 hingga 17% daripada dagangan kita adalah dengan negara China, dan ini dijangka akan meningkat kepada tahap 20% suatu masa nanti, di mana pada ketika itu ekonomi China merupakan ekonomi yang terbesar di dunia, dan juga China bakal menjadi sumber pelaburan yang besar di masa akan datang. Jadi kalau kaum Bumiputera tidak ada yang menguasai bahasa Mandarin, kita akan terpinggir daripada peluang perniagaan dengan syarikat-syarikat yang datang daripada negara China. So, I think this is actually a very important factor, not just the Mandarin, but any other languages. Bahasa Arab sebagai contohnya membolehkan kita ada that added advantage to be able to deal with the investors and the business people from the Middle East sebagai contohnya. Yang ketiga adalah pentingnya kita mewujudkan satu tabung pemangkin ataupun catalyst fund untuk meningkatkan prestasi korporat di Malaysia. Ini merupakan satu saranan di peringkat kebangsaan yang telah kita cadangkan, di mana untuk kita memang dah ada EPF, PMB, Khazanah, KUAP dan sebagainya yang melabur dalam pasaran di Malaysia ini. Dan mereka alhamdulillah telah mempertingkatkan shareholder aktivismnya mereka. Tapi bagi kami ada terdapat peluang di mana kalau kita boleh wujudkan sebuah dana antara 2 hingga 5 bilion ringgit, di mana dana ini diuruskan secara profesional dan melabur di dalam syarikat-syarikat yang undervalued dan syarikat-syarikat yang kurang berprestasi, dan boleh dan they can become that activist investor. So mereka tidak perlu membeli saham yang besar. They can just buy 1% sebagai contohnya, dan at 1% and backed by the other institutional shareholders, they can start to actually engage with the board and management of these companies that are undervalued or underperforming and making them work harder for the investments. Dan dana ini juga boleh digunakan sebagai pemangkin untuk syarikat-syarikat yang mereka labur di dalam pasaran Bursa Malaysia ini, di mana mereka pastikan syarikat-syarikat ini melaksanakan polisi ataupun dasar peluang saksama. So making sure that the Bumiputra are given equitable opportunity in business and in employment. Yang keempat, mandatory disclosure berkenaan pecahan etnik dalam aspek diversity, equity dan inclusion yang saya sebutkan tadi. Ini belum pernah dimandatkan, dan saya rasa sudah sampai masanya kita mandatkan semua syarikat buat disclosure tentang the diversity of the people in their organisation at the board, management and executive level. Yang kelima, meningkatkan dana wakaf tunai dengan skala besar dan disalurkan untuk pembangunan sosioekonomi, dan again konsep wakaf ini merupakan satu instrumen yang berpotensi besar yang boleh kita gunakan. Dan keenam, tentang perlunya perubahan satu pengalihan data bersepadu bagi pemilikan aset
oleh Bumi Putra. Jadi again, this is something which we have discussed. Dan ini merupakan slide saya yang terakhir. Ini juga ada disebut dan disentuh oleh Tan Sri Nazlan semalam, di mana kalau kita lihat dalam konteks negeri-negeri yang terkebelakang dalam Malaysia ini, merupakan negeri-negeri di mana mereka mempunyai peratusan penduduk Bumi Putra yang tinggi, sama ada Kelantan, Perlis, Kedah, Terengganu, Sabah sebagai contoh. Dan ini kalau kita lihat dalam konteks GDP per capita, KDNK per capita, memang rendah. Dan dalam konteks peruntukan kerajaan persekutuan kepada negeri-negeri tersebut memang rendah. So Perlis, Kelantan, Terengganu, Kedah, Sabah tinggi, tapi sebab mereka mempunyai populasi yang besar. So apa yang saya sarankan adalah dalam konteks kesaksamaan ini, di mana kita ambil kira untuk negeri-negeri yang masih terpinggir di belakang dalam konteks pembangunan ekonomi, mereka boleh diberikan peruntukan yang lebih besar. Apabila mereka diberikan peruntukan lebih besar, it's the right thing to do in the sense that the majority of the people in these states are also Bumi Putra too. Dan secara tidak langsung, ia akan dapat membantu meningkatkan lagi pendapatan Bumi Putra dan seterusnya mempertingkatkan lagi pemilikan aset mereka, kekayaan mereka. Sebab kalau pendapatan kecil, bagaimana nak menabung, bagaimana nak invest, melabur dalam hartanah ataupun saham. So I think income is actually the first step after pendidikan. Dan kemudiannya dengan wujudnya peluang-peluang yang lebih saksama, perniagaan, ini akan membolehkan pendapatan Bumi Putra dipertingkatkan. Remember, the gap, jurang antara Bumi Putra dengan Bumi Putra 45%, I think itu perlu dirapatkan. Jadi dengan itu bagi saya, insya-Allah, kalau kita membuat pendekatan yang baru, melebarkan dasar polisi pemerkasaan Bumi Putra ini kepada sektor swasta, dan juga melaksanakan dasar peluang saksama, saya rasa insya-Allah kita tidak perlu 6 dekad untuk mempertingkatkan ekonomi Bumi Putra. InsyaAllah dalam jangka masa 1 dekad saja boleh kita mencapai prestasi yang lebih baik. Jadi untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua. Kita ada masa untuk sesi soal jawab. Saya rasa Encik Amal tadi mungkin dah ada share Slido di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanyakan soalan, dan saya akan dibantu oleh Datuk Salim daripada Uda Holding dan juga Encik Ziad daripada Equinas untuk menjawab apa juga soalan yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada. Sekian, terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Yang Berbahagia Tan Sri, dan juga kita teruskan untuk sesi soal jawab serta perkongsian dan soalan-soalan yang akan kita ambil dari Slido, yang mana soalan-soalan itu juga telah pun dipilih oleh pihak urus setia untuk kita dapatkan input serta dapatan yang terbaik bagi kluster ini untuk sama-sama kita hadamkan dan juga untuk kita lihat apakah intipati yang bakal menjadi resolusi yang terbaik. Jadi sementara itu juga ingin saya kongsikan Tan Sri serta hadirin sekalian, untuk di Dewan Putra juga berlangsung sesi pembentangan libat urus. Jadi kalau anda yang berada di sini sekiranya ingin bersama-sama untuk kumpulan pemerkasaan masyarakat orang asli yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Ramli bin Datuk Muhammad Nur, Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, dan juga insyaAllah kita teruskan Tan Sri untuk sesi soal jawab dan juga perkongsian pembentangan soalan-soalan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan juga puan-puan menerusi Slido. Silakan Tan Sri.
Terima kasih Saudara Akmal. Ada banyak soalan ni. Yang pertama tentang kos untuk penyeraian adalah tinggi dan SME Bumiputera masih kurang pemahaman mengenai kepentingan ini. Apa pandangan Tan Sri? Jadi di pasaran modal kita ada di Bursa Malaysia kita ada 3 papan, main market, east market dan juga lead market. Untuk SME Bumiputera ini dia mungkin lebih applicable kepada east market. Kepada lead market, dan sebenarnya dalam konteks kos penyeraian dia lebih rendah berbanding dengan east market dan juga main market. Bagi saya apa yang penting adalah tujuan syarikat-syarikat untuk disenaraikan adalah supaya mereka mendapat akses kepada pasaran modal. Jadi bergantung kepada jumlah pembiayaan yang mereka, jumlah modal yang mereka mahu terbitkan. Jadi kalau keperluan itu tinggi, jadi dari segi percentage daripada kosnya kepada amount yang di raise tu rendah. Tapi kalau amount tu sedikit dan percentage tu tinggi, apapun kita sentiasa menjalankan pelbagai libat urus untuk engage dengan SME Bumiputera ni. The main issue yang kita dapat biasanya SME Bumiputera ini tidak ada skill, tidak cukup skill untuk mereka disenaraikan dan untuk menjadi mereka menarik minat pelabur. So I think the business, the type of business and the skill of business actually very, very important. So ini bukan isu Bumiputera sebenarnya, it is more of actually general public. So I think that's something which on our part we have to do better, of course, and kita akan mencuba insyaAllah. Kedua, tentang financial literacy seterusnya didedahkan dan diterapkan dari awal. Apa pendapat Tan Sri jika financial literacy dijadikan subjek trust di peringkat sekolah? Saya memang amat setuju financial literacy ini dari segi fokusnya dipertingkatkan dari peringkat awal lagi. Sebenarnya sekarang ni pun dah ada elemen financial literacy dan diterapkan, mungkin boleh dipertingkatkan lagi. Dan ini merupakan satu, it's a living skill basically, yang penting. Cuma biasa kalau kita discuss dengan Kementerian Pendidikan, memang wujudnya isu the priority, so what should be in, what should be out and so on. I think this is a continuous discussion, but definitely financial literacy, kecelikan kewangan ini merupakan sesuatu yang amat penting yang perlu diterapkan dan dididik dari peringkat awal lagi. Tan Sri boleh berikan perincian mengenai Akta Peluang Saksama, apa benefitnya kepada perniagaan dan pekerjaan Bumiputera. Jadi yang saya sebutkan tadi, kaum Bumiputera ni mereka bukan dari segi kebolehan, mereka dalam bidang masing-masing merupakan mereka yang berkebolehan. Kita lihat tadi dari segi peningkatan golongan Bumiputera di peringkat profesional, kerjaya profesional is there. Selagi kalau diberi peluang, exposure, pendedahan, they can do well. Apa yang mereka perlukan adalah peluang yang sama. So sebagai contoh, ramai daripada usahawan Bumiputera, mereka katalah dalam konteks construction, kalau mereka nak jadi subcontractor kepada main contractor yang bukan Bumiputera, bukan mudah. Satu, dalam konteks access. Kedua, dalam konteks pricing, right? Sebab ada mereka ini yang mana mereka ada duit, tetapi untuk mendapatkan barangan, supplies, building materials, mereka perlu bayar tunai dan harga yang mereka dapat tu lebih tinggi daripada kontraktor-kontraktor lain, yang mana mereka dah jadi pelanggan yang biasa kepada supplier tersebut. Mereka dapat kredit dan mereka dapat diskaun yang lebih tinggi. Jadi kalau subkontraktor Bumiputera ini bahan binaannya lebih tinggi daripada bahan binaan subkontraktor bukan Bumiputera yang lain, so bagaimana mereka nak compete? So I think ini bukan satu isu yang perlu di address. Dalam konteks
employment, peluang pekerjaan, kita lihat kalau masih banyak lagi syarikat-syarikat bukan bermitra, di mana penyertaan bermitra dalam pihak pengurusan amat kecil sekali. Jadi itu yang kita sebut, kalau boleh kita pastikan mereka ini menyeraikan peratusan ahli lembaga pengarah, pengurusan dan juga eksekutif mereka, dan kita boleh track. Dan ini kalau yang mereka ini peratusannya lebih rendah, mereka perlu explain kenapa tidak ada diversity di dalam pihak pengurusan mereka and so on. So I think this way again we spoke about the need for everyone to truly embrace the diversity, equity and inclusion segment of the sustainability agenda kelas tarian. Terlalu banyak subsidiary agensi kerajaan bermandatkan bermitra yang non-performing. Adakah perlu bagi kerajaan menstruktur semula anak syarikat agensi bermitra? Kita sebenarnya banyak agensi kerajaan yang utama, bagi saya mereka menjalankan tugas mereka. Of course there can be room for improvement. Dan ada juga mungkin yang dari segi relevannya kurang, dan mungkin ada agensi yang boleh mempertingkatkan lagi peranan mereka. So mungkin Encik Ziad, this is one area I can actually pass on to you on Equinas side. Yes, silakan. Terima kasih Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri. Yang pertamanya, saya rasa tak salah lah kalau rata-rata di luar sana melihat kepada agensi dan syarikat yang dimiliki oleh kerajaan dan bertanya apa prestasi sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat statistik yang Tan Sri Wahid tunjuk tadi, memang ternyatalah dalam dari segi representation Bumiputera dalam profesional, malah dari segi ukuran pemilikan equity, memang kita lihat masih gap tu masih besar. Tapi dan bila kita lihat bahawa jurang itu masih lebar, walaupun dah mungkin 50 tahun sejak pelaksanaan dasar ekonomi baru, mungkin ada yang bertanya, what is it all for? Kan? Dah bertahun-tahun masih ditakut yang ini. Bagi saya Tan Sri, kami inilah di Equinas dan juga di agensi-agensi kerajaan dan syarikat-syarikat milik kerajaan yang lain, our attitude Tan Sri is, ni bak kata Franklin Roosevelt lah, we have to be happy warriors Tan Sri. Kita tahu bahawa jurang tu masih besar, kita tahu bahawa cabaran tu masih getir, tapi tanggungjawab kita untuk berusaha sebaiknya untuk melakukan apa yang kita boleh buat in our time. Tan Sri, satu lagi saya nak sebut, menyebut kepada isu non-performing inilah. Saya rasa bila kita gubal dasar ekonomi baru pada tahun 1970 dulu, mungkin perancang-perancang pada waktu itu Tan Sri, they did not realise this was a multi-generational problem. Planners pada waktu itu merasakan, okey, tahun ni 1970, dalam masa 20 tahun Tan Sri, that was the original sasaran. 20 tahun daripada 2% equity naik kepada 30%. I think sekarang ini, 50 tahun selepas itu, I think kita menyedari bahawa cabaran ini sebenarnya has deeper roots. Dan seperti Tan Sri tunjuk tadi dalam slide pertama tadi, dalam pemilikan equity khususnya, pemilikan equity ini adalah the tail end of the process. Perlu ada pendidikan, perlu ada skill dan kemahiran, perlu ada peluang pekerjaan, barulah sampai kepada keusahawanan dan akhirnya sampai kepada pemilikan equity. We are at the tail end of that process bila kita bercakap tentang equity ini. Jadi kalau ada di luar sana kata non-performing, kami terima. The statistics don't lie. That's what the numbers are. Tapi kita tetap happy warriors Tan Sri. We try our best, insyaAllah. Terima kasih Zat. Soalan, dahulu kita ada young talent team yang menerusi syarikat GLC, namun sekarang kita kekurangan young professional. Adakah orang muda dulu dan sekarang lain?
Sebenarnya bagi saya generasi baru yang muda ni ramai yang lebih pandai, lebih bijak, lebih berkebolehan daripada kita yang dahulu ni. Dan kenapa? Kerana mereka they are more current, mereka mempunyai teknologi, access to wealth of information, they are more exposed. Apa yang kita perlukan adalah beri peluang kepada mereka. Bagi saya, kalau kita beri peluang kepada anak-anak muda ni, mereka yang berumur 30 tahun, 40 tahun, diberikan pendedahan dan exposure dan diberikan tanggungjawab untuk menerajui syarikat-syarikat seperti mana kita dahulu diberikan peluang, saya rasa mereka mungkin akan boleh melaksanakan yang lebih baik lagi. I'm convinced about that. I was given that opportunity when I was 37. Saya diberikan peluang untuk menjadi CEO pada umur 37 tahun menerajui kumpulan UM. Saya rasa kalau peluang yang sama diberikan kepada anak-anak muda yang lain sekarang ini, umur 30, late 30s ataupun 40s, bagi saya 40s ni merupakan optimal. Mereka masih muda, dah ada pengalaman sedikit, dan they really have that drive. I think insyaAllah there'll be many companies that can perform a lot better, insyaAllah. So the key word here, peluang, opportunity. Beri pendedahan dan beri peluang, insyaAllah they can do well. Apa pendapat jika similar approach ataupun policy 30% board composition haruslah wanita, the same policy applied to have 30% on board mesti berputra? Ini merupakan sesuatu yang perlu dibincangkan lagi di kalangan pihak kerajaan. Kerana kalau boleh kita tak nak impose a certain minimum percentage, sebab kadang-kadang bila kita start with percentage, some people feel like it's being too imposing. Tapi dalam konteks kelestarian, diversity, equity and inclusion, kalau ada satu syarikat itu di mana semua ahli lembaga pengarahnya dalam satu bangsa yang sama saja ataupun satu gender yang sama saja, itu tidak bagus. Dan ini bermakna mereka tidak mengamalkan konsep kelestarian. Dan apabila mereka tidak lestari, pelabur-pelabur dalam negara, institusi dan juga luar negara tidak akan melabur dalam masyarakat mereka. Jadi secara langsung, kalau kita perlukan mereka mempunyai diversity, bukan saja gender dan umur, tetapi juga ethnic, then they will have to actually make sure that their ethnic composition is diverse on their board and on their senior management. Of course, kita perlu mengambil kira latar belakang perniagaan mereka. Bermakna kalau syarikat yang terserah itu syarikat judi, syarikat arak, of course kita tidak expect mereka ada Muslim board members dan sebagainya. Tapi syarikat-syarikat lain tu perlu ada yang setimpal dengan environment that they operate in. Mungkin kalau boleh saya sebut di sini tentang konsep affinity to prejudice continuum. Now, apa yang saya masukkan di sini adalah dalam konteks kita sebagai seorang manusia, it is only natural for us to have affinity towards people from the same background as we do. Jadi, kita mempunyai affinity kepada mereka yang datang daripada latar belakang yang sama dengan kita. Bermakna sekolah yang sama, negeri yang sama, bangsa yang sama, agama yang sama, natural. Tapi adalah penting supaya kita pastikan perasaan affinity itu tidak terlebih menjadi satu favoritism, right? Dan kalau kita tak kawal perasaan kita, akan jadi cronyism, dan kalau kita tak kawal lagi, dia akan menjadi satu isu prejudice di mana it's against the it becomes prejudicial to the interest of the other people, right? Jadi natural affinity, but control it so that it doesn't become favoritism. Now, how do you then decide whether you as a person or you as an organization are practicing favoritism or cronyism, or at the very extreme, you are being prejudiced? Well,
if the composition of your organization is disproportionate to the environment you operate in or to the stated purpose of your organization, chances are there are some elements of favoritism or cronyism or even prejudice at play. So bermakna dalam konteks kita sebagai sebuah syarikat nasional dalam Malaysia, kalau dalam board membership itu, lembaga pengarah itu, hanya ada seorang daripada 10 orang ahli lembaga pengarah di kalangan Bumiputera, saya rasa itu tidak menasabah. Memandangkan bahawa Bumiputera make up 60-70% of the population, right? So that's what I mean. So I think this way again, when apabila kita memerlukan syarikat-syarikat to disclose their diversity, gender, ethnic and age, then they will become more conscious. So I think what gets measured, as you know, gets done, right? So I think that's actually the principle that we are talking about. Penggunaan wakaf aset bagi membantu Bumiputera dalam wealth creation mempunyai potensi yang besar, akan tetapi kurangnya exposure kepada wakaf institution on this. Apa pendapat Tan Sri? So mungkin saya minta Datuk Salim untuk menjawab soalan ini. Wakaf. Ya. Terima kasih Tan Sri dan terima kasih atas soalan. Sebelum saya jawab, saya bagi disclosure dulu. Saya juga adalah merupakan pelajar MARA. Saya belajar di Institut Teknologi MARA tahun 87 hingga 92. Sebelum tu bawah Yayasan Selangor. Saya orang Selangor, Tan Sri. Okay. Tan Sri orang Johor. Okay, coming back to wakaf. Wakaf as an instrument untuk pelaburan. Wakaf ni sebenarnya pada dasarnya adalah sebagai sesuatu satu yang kita buat sebagai khairat, ya. Tapi macam mana kita nak kembangkan khairat ni dalam bentuk yang lebih praktikal? Melalui pengalaman yang UDA telah lalui sendiri, contoh yang cukup besar adalah wakaf Siti Aisyah di seberang perai Pulau Pinang. Sebelum UDA mengambil tanggungjawab untuk memajukan projek ini, tanah wakaf itu yang merupakan bendang memberikan hasil lebih kurang RM500 dalam satu tahun. Sewaktu tanah ni diwakafkan oleh arwah Siti Aisyah pada tahun 1900, ada 9 perkara yang perlu dilaksanakan. Masa wakaf dibuat, dia kata hasil daripada wakaf ni perlu dibelanjakan untuk beberapa perkara. Dengan pendapatan RM500 ni sebenarnya majlis agama kena top up. Tak dapat hasil yang cukup untuk melaksanakan wakaf yang telah diamanahkan. Bila kami masuk, kami lihat untuk tanah ini dibangunkan dan daripada itu penghasilannya adalah dalam nilaian yang melebihi RM2 juta. Dan jumlah ini sebenarnya bukan sahaja cukup untuk melaksanakan wakaf yang telah dibuat pada tahun 1900, tetapi ia telah memberikan peluang yang lebih bagi menjana supaya wakaf ini terus berkembang. So ini adalah satu contoh yang saya rasa patut dikembangkan. Dalam kalangan kita, tidak semua adalah sebaik Siti Aisyah yang boleh mewakafkan tanah di seberang perai berada berdekatan dengan lebuh raya. Tetapi kita ada tunai, mungkin nilainya RM1. Dengan adanya RM1 dari setiap orang yang dapat dijana dalam satu tabung, wakaf akan terbentuk sebagai satu model yang lebih besar. Tapi untuk wakaf ini berjaya, perlu ada kepakaran. Keutamanya macam contoh bidang hartanah adalah satu bidang yang agak complicated, rumit. Jadi perlu ada kemahiran, kita perlu letak kepada entiti yang punya kepakaran untuk memastikan wakaf ini diguna sebaik mungkin dan seterusnya menjana ekonomi untuk masyarakat secara keseluruhan. Tan Sri, itu secara ringkas. Saya harap saya dah pun jawab soalan atau ada apa yang perlu saya tambah? I think it's fine on the wakaf. Ada juga satu lagi soalan Datuk Salim tentang rent to own. Adakah ini bukan satu inisiatif yang efektif untuk Bumiputera meningkatkan transaksi yang hartanah? Ya.
konsep rent to own ni telah pun diperkenalkan. Tapi bila kita melihat ni, sebenarnya rent to own adalah satu pendekatan untuk menjadikan kos pada peringkat awal pemilikan hartanah adalah rendah. Kalau dulu pada model awal, saya rasa antara entiti yang ke depan adalah PKNS. Dia ada wujudkan konsep sewa beli, ya. Tapi kalau kita tengok pada model yang lain, contohnya di United Kingdom, ada konsep fractional ownership, di mana pada peringkat awalan pembeli datang dengan membuat pembayaran untuk sebahagian daripada jumlah equity di hartanah tersebut. Maksudnya macam kalau saya mampu untuk bayar 50%, saya hanya membayar 50% dan dapat peluang untuk tinggal di rumah itu, tapi pada masa yang sama sebahagian daripada equity itu saya kena bayar sewa. Ya. The important thing is, kalau kita tengok kenapa kita perlu laksanakan sesuatu yang bermodel sedemikian, sebab kalau kita tengok dari segi trend, nilai hartanah sentiasa meningkat. Contoh, kalau kata kita berniat untuk membeli rumah pada tahun ini dan kita tangguhkan dengan harapan supaya nanti gaji kita lebih dan kita dapat beli rumah. Pada masa kita terima gaji yang lebih itu, harga rumah telah meningkat lebih tinggi daripada harganya sekarang. So adalah penting untuk kita beri kesedaran supaya pembelian hartanah adalah satu pembelian aset dan ia membentuk kekayaan. Dan kita perlu bagi galakan untuk bantu supaya the entry cost, nilai awal untuk membeli rumah adalah rendah. Saya pun nak kongsi sedikit pengalaman. Masa saya buat pembelian rumah saya yang pertama, sebenarnya deposit datang daripada ibu bapa saya. Ya. Kita bekerja sikit, masa tu gaji tak besar, Tan Sri. Bulan-bulan kita bagilah sedikit kepada parents kita. Hakikatnya duit tu dia tak pakai. Dia simpan sampai satu masa dia cakap, Salim, kau dah ada keluarga, cubalah beli rumah. Nah, mak bagi duit ni yang kau bagi dulu. So this is how we create a mechanism. So sekarang mungkin tak ada mak bapak, tapi kalau katakan agenda ni sebagai satu agenda nasional, ada satu pendanaan yang membolehkan supaya upfront cost boleh dibantu. Ya. There was a scheme before, My Home, where 30,000 is given as upfront to pay for deposit bagi house purchase. Likewise, I suppose we can look at that, sebab perumahan adalah satu hak asasi sebagai manusia. Kita perlu tempat tinggal. Dan kita patut galakkan pemilikan aset ni. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Salim. Very apt. Soalan seterusnya, three biggest exports for Malaysia, oil and gas, semiconductor, palm oil. Bumi tak banyak terlibat dalam semicon, chip AI. Bagaimana untuk tingkatkan? So, antara lain adalah untuk, ini berkait rapat dengan apa yang Tan Sri Nazlan bentangkan semalam tentang perlunya kita talent development itu dalam bidang-bidang yang tertentu. Science, maths and science, STEM, teknologi. Dan bagi saya, dalam konteks semiconductor, sebenarnya ada peluang yang tinggi sekarang ni. Kalau kita lihat banyak syarikat semiconductor di Penang sebagai contohnya, mereka memerlukan 5,000 tenaga mahir yang dia short of 5,000 talent sekarang ni. Dan dia kata dia cuba dapatkan kat Malaysia tak dapat. Dan mereka memohon untuk mengimport daripada luar. So foreigners to be recruited. Ini bukan satu opportunity yang kita jangan lepaskan. Di mana kita sebenarnya ramai graduan di universiti. Dia graduates in engineering and so on. So mengapa tidak kita pastikan mereka ini dilatih untuk dibekalkan ke dalam sektor semiconductor ini. Jadi kalau penglibatan Bupatra di dalam syarikat semiconductor ini kecil, peluang untuk mereka menjadi usahawan adalah kecil.
So kalau kita lihat dalam konteks semiconductor companies yang supply kepada syarikat besar di Penang contohnya, ramai daripada mereka merupakan bekas pekerja syarikat besar ni. So jadi they used to work in those companies, and then because dia dah familiar dengan bisnes itu, supply chainnya, jadi mereka boleh keluar dan menjadi pembekal kepada syarikat-syarikat yang besar ini. So to me it's about getting them trained, getting them inside the industry, and over time some of them will become entrepreneurs in the outsourcing of some of these business and so on. So again, back to that whole chain saya sebutkan tadi, bermula dengan pendidikan, pekerjaan, dan peluang perniagaan. So and then from there you can talk about equity ownership and control. Satu soalan lagi, median upah Bumiputera jauh lebih rendah. Apakah faktor utama menjadikan perkara ini berlaku? Because Bumi still in SME atau permintaan pasaran tidak berpihak kepada Bumiputera? So again, berkait rapat dengan pendidikan dan latihan, kita perlu pastikan bahawa kita betul-betul match supply dengan demand, right? So kadang-kadang tu kita tak peka demand lain, kita didik pelajar kita dalam bidang lain. So we must make sure walaupun permintaan pelajar nak belajar certain subjek tu tinggi, tapi tidak ada permintaan dari kalangan majikan, universiti sepatutnya tidak melatih, kena kurangkan the number of undergraduates in that area. So universities must play that role to match the demand with the supply. I think this is actually very important. Dan kalau kita mewujudkan tenaga mahir dalam bidang tertentu where there's demand, so this is actually where they get paid better. So saya sebutkan tadi antara contoh CFA. Kalau dulu hanya 5% CFAs, sekarang ni kita ada 20%. Mengapa tidak satu masa nanti akan menjadi 30%, 40%, 50%. Dan apabila kita dapat ramai lagi mereka ini yang berkhidmat dalam bidang pasaran modal, they will provide that link. Again, back to that issue of affinity and so on. So typically people like to do business with people from the same background, familiarity and so on, right? Jadi kalau ada peluang pelaburan dan mereka yang terlibat dalam pasaran modal ini boleh buat referral kepada pelabur-pelabur Bumiputera yang lain dan sebagainya. So it's the whole ecosystem. Then once you're inside, then you can make sure that there's equitable opportunity for everyone, including the Bumiputras. So again, back to peluang sama. Bagi saya, what we need is that opportunity, being given equitable opportunity to succeed in life, insyaAllah. Apa beza Catalyst Fund yang dicadangkan dengan pelbagai agensi kerajaan dengan dana untuk membantu syarikat Bumiputera seperti Equinas, Traju, Mara? So Equinas peranannya adalah sebagai venture capital and private equity, more private equity. So ini mungkin Ziad boleh explain Equinas dulu. Lepas tu saya explain tentang Catalyst Fund. Terima kasih Tan Sri. Kami di Equinas merupakan sebuah syarikat milik kerajaan yang melaburkan dana dalam private equity atau dana persendirian dipanggil. Dan biasa je kami melabur dalam syarikat-syarikat yang sudah pun agak sizable, agak berskala dan cuba untuk bawa mereka to the next level. Jadi kalau kita bayangkan apa keusahawanan ni Tan Sri macam membesarkan anak Jadi kalau VC startup ni lebih kurang macam kita nak membesarkan bayi yang baru lahir lah, atau mungkin budak yang masih bersekolah. Jadi kami ni di Equinas ni bila melabur, kita dah melabur dan pelajar remaja lah basically. Dah sizable, belum graduate lagi, tapi dah ada kebolehan dan sebagainya, dah mula ada autonomi untuk membuat keputusan sendiri. Dan seperti mana kita membesarkan anak lah Tan Sri. Kalau kita ada anak remaja, kalau anak remaja datang bapak kita selalu minta duit je. Bapak minta duit, nak keluar rumah, nak keluar pergi shopping sekejap apa-apa kan. Dan
sebagai pelabur, I think our challenge is it's not just about capital. Ya, it's not just about capital. Kita berikan dana, ya, kita berikan sumbangan dari segi capital, ya, tapi kita juga beri bantuan dari segi IT, dari segi digital, dari segi pemasaran dan sebagainya. Dan di Equinas kita memang ada satu pasukan khusus untuk membantu syarikat-syarikat pelaburan kami dari segala aspek-aspek pembesaran sesebuah syarikat, Tan Sri. Yep. Terima kasih, Zaid. Mungkin kita memang banyak dana, so untuk pelbagai peringkat. Macam untuk peringkat VC itu kita ada macam Cradle dan sebagainya. Bagi saya mungkin itu boleh diperluaskan lagi dan boleh dilibatkan dengan other angel investors. Ini bukan hartawan. Ya. Kalau kita lihat ekosistem di Amerika Syarikat, antara sumber pelaburan adalah di kalangan angel investors. Hartawan yang melabur dalam banyak syarikat-syarikat yang kecil ni, the startups, ya. Itu sebenarnya yang satu yang kita kurang. So antara salah satu saranan dalam sesi libat urus adalah satu program permentoran, a mentoring scheme. Mentoring scheme ni bukan saja dalam konteks leadership skills and so on. So that's given. I think we have enough of that. Tapi dalam konteks membiayai pelaburan. So, maknanya kalau ada usahawan ini perlukan RM100,000, RM200,000, setengah juta sebagai contohnya. So, ada hartawan yang mempunyai dana, maybe 5% of their wealth, they create this angel fund to invest in this company. So, then kalau dia dalam certain field, dia boleh guide, mentor dalam konteks business dan juga pelabur. So again, not just leadership skills, tapi more importantly business opportunity dan juga investment opportunity. So kalau kita boleh dapatkan hartawan-hartawan ini, set aside some funds for them to invest, they decide where they want to invest, or if they want, they can actually appoint a professional manager to actually manage it separately. So I think that's something which can be done. Catalyst Fund yang saya sebutkan tadi adalah satu dana, mungkin kita boleh mula dengan katakanlah RM2 bilion yang disumbangkan oleh institutional investors kepada satu pengurus dana profesional. So ini we can even put katakanlah one unit within Equinas or any new unit. Dulu kita ada macam value cap sebagai contohnya. So it can be any professional entity, vehicle yang kita gunakan, di mana Catalyst Fund ini akan melabur dalam syarikat-syarikat yang undervalued ataupun syarikat-syarikat yang strukturnya mungkin tidak ideal. Sebab kalau kita lihat dalam 1,000 syarikat yang terserai di Bursa Malaysia ini, masih banyak lagi syarikat yang didagangkan di bawah nilai par value dia. Seperti itu. PE multiple yang mungkin single digit, ataupun mereka ada satu struktur konglomerat yang tidak efisien. Yang mana mungkin kalau ada catalyst investor ni, dia akan masuk, engage dengan pihak pengurusan, mungkin mereka boleh undertake a demerger exercise. Sebenarnya ada bisnes yang dalam kumpulan itu yang mungkin tidak relevan, mungkin boleh disenaraikan secara berasingan ataupun diasingkan supaya pemegang saham dapat memegang saham secara terus ke dalam syarikat-syarikat anak syarikat tersebut sebagai contoh. So Catalyst Fund ini dengan pelaburan serendah 1% sebagai contohnya memberikan mereka local standby untuk engage dengan pihak pengurusan dan berpengarah untuk melaksanakan satu plan value creation plan yang boleh dilaksanakan. Dan mereka ni walaupun 1%, tapi kalau disokong dengan EPF, dengan PMB dan Khazanah dan KUAP sebagainya, jadi kuasa mengundi mereka, voting power mereka adalah tinggi. Jadi the management will have to listen to some of these ideas from these Catalyst Fund managers. So that's actually the intention. So dia untuk syarikat-syarikat yang tersenarai yang
undervalued dan juga perhaps underperforming as well. Thank you. Ada satu soalan yang panas ni. Pelantikan pengurusan untuk merajui agensi mandat berputra perlu tiada campur tangan politik. Lantik atas merit bukan alliance. Apa pendapat ahli panel? Soalan panas. Any views? Okay, mungkin let me cover that. So, I think adalah penting kita pastikan supaya mereka yang dilantik ke mana-mana satu position tu merupakan mereka yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan. Bagi saya, dalam banyak-banyak ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada dalam seseorang itu, yang 3 paling utama adalah integrity, competence dan humility. Integrity, berkebolehan dan juga bersikap merendah diri. Integrity without compromise. So, integrity is about doing the right thing even when no one's watching. Bermakna jangan menipu, jangan berbohong, jangan ambil rasuah, jangan beri rasuah. So, I think that's important. Berkebolehan, you must have the right competence to do the job well, right? Kita tidak ada competence dalam semua bidang, but at least there must be a portion of the core competency that we must have that's relevant to that position that we are given to. Yang ketiga, sikap merendah diri. Mungkin ini merupakan satu sikap ataupun ciri yang kurang dibincangkan. Sikap merendah diri bermakna sikap saling hormat menghormati, berpijak di bumi yang nyata, dan kita sedar bahawa kita hidup di dunia ini adalah sementara dan mempunyai interest, kepentingan yang lebih besar lagi. Dan humility adalah juga bermakna kita tidak tahu semuanya dan kita perlu pasukan untuk menjalankan tugas kita dengan baik. So I think if you have someone who's got that unquestionable integrity, who's competent and who's got that humility, I think insyaAllah that organisation will do well. So saya harap 3 ciri ni. So tak kira dia alignment political ke mana, janji dia ada 3 ciri utama ini, dan I think insyaAllah. So I think dalam konteks reality, you can't expect a ruling government to appoint a member of the opposition to run one of their companies. So that's not realistic, right? So the interest must be aligned, but as long as they have got these 3 qualities, no problem. Whichever political hat that they wear, it doesn't matter. Mohon peringatan Tan Sri bagaimana untuk memperkasakan kerjasama strategik sektor korporat dan masyarakat luar bandar dalam pengagihan kekayaan negara. So this is actually not an easy thing to do, tapi disebut juga oleh Tan Sri Nazlan semalam, adalah penting supaya kita memastikan polisi kita membantu supaya sebahagian daripada kegiatan ekonomi itu dapat dilaksanakan di kawasan luar bandar. Sebab kalau tidak ada ekonomi aktiviti di kawasan luar bandar, dan kawasan luar bandar ini akan terus terpinggir dan kita akan dapat migrasi daripada luar bandar kepada bandar. So, cuma kita perlu pastikan aktiviti ekonomi itu perlu sesuai dengan kedudukan luar bandar tersebut. What is actually the unique selling proposition of that locality, dan apa isu logistiknya dan sebagainya. Jadi perlu supaya investment insentif itu diwujudkan untuk membolehkan sektor korporat melihat supaya mereka dapat melabur dalam
kawasan-kawasan yang tertentu. So dengan adanya polisi insentif yang sesuai, ini boleh membuka peluang kepada syarikat-syarikat ini, syarikat korporat ini untuk melabur di kawasan luar bandar. So I think it is actually again not easy. It depends on the situation. But having said that, it must be based on the strategic positioning of that locality. So sebab itu kalau macam di Terengganu tu, oil and gas sector is very very relevant. So you have that. Kalau macam in certain areas mungkin fisheries, certain areas mungkin plantation macam kita nak wujudkan di Sabah. So not just the upstream aktiviti peladangan, tapi juga kilang dan kilang-kilang pemrosesan, not just the CPO, tapi juga more of the downstream oleochemicals and so on. So those are the things that can be done, but it will have to come together with suitable investments and support in terms of logistics to make the cost of operations actually lower, to make it viable for the corporate sector. Yep, silakan. Saya nak kongsikan sedikit berkenaan macam mana kita nak bantu usahawan-usahawan luar bandar ni supaya dapat mengembangkan perniagaan. Kita tengok macam ni, dalam banyak keadaan usahawan-usahawan luar bandar ni sebenarnya adalah peniaga daripada rumah saja. Dan banyak keadaan mereka ni tidak dapat scale up. So this is where the professional or even the usahawan yang lebih besar patut bagi peluang. Yang penting adalah akses pasaran. Ya. Bila kita lihat akses pasaran ni, kita kena tengok, saya sebagai usahawan di desa, kemahiran saya adalah membuat produk. Tapi untuk sampai produk saya ke pasaran, kalau boleh, kena ada seorang yang boleh bantu. Dalam skala yang belum besar, tapi insya-Allah kita akan cuba kembangkan, UDA telah wujudkan Marimat. Marimat ni dioperasikan oleh UDA di tempat-tempat strategik. Kita mengambil barang-barang daripada usahawan luar bandar ni, untuk mereka supply barang, kita letak di kedai kita. Dan dari segi pengurusan kedai, dilaksanakan oleh UDA. Ataupun usahawan yang bersedia bersama dengan UDA untuk run the mart. So by doing that, kita bagi peluang kepada usahawan luar bandar, masih melaksanakan apa yang mereka buat, tapi kita bagi keluasan pasaran yang lebih. Saya ingat kalau tengok di sini pun, di depan saya ada Tan Sri Amir daripada Maidin, banyak yang dia telah pun bantu macam tu. Dan dalam proses ni juga kita kena faham dari segi macam mana kita nak make sure certain product coming from certain place would have certain positioning. Saya baru balik dari Perlis minggu lepas, kita ada tengok satu usahawan dalam kalangan usahawan belacan buat belacan Kuala Perlis. Tapi pada peringkat awal sebelum ada intervensi, belacan Kuala Perlis dipromotkan sebagai belacan Pak Mat, belacan Kak Ani, macam-macam brand. Tapi semuanya adalah daripada belacan Kuala Perlis, dan dua produk yang utama, belacan hitam yang tak berapa premium dan belacan merah yang premium. So apa yang telah dilaksanakan adalah Kuskop melalui agensi InScan bagi galakan untuk usahawan-usahawan ni bentuk koperasi. So koperasi ni jadi koperasi, nama dia tak glamour, Koperasi Belacan Kuala Perlis, atau ringkasnya Ko-Belacan. Tapi dengan adanya koperasi ni, semua belacan dari Kuala Perlis akan dinamakan sebagai belacan Kuala Perlis dah. Dah tak ada dah Pak Mat ke Kak Ani ke, tak ada. Dan dengan adanya sedemikian, association to a certain place will give it certain branding. So saya rasa bukan saja dalam kes belacan Kuala Perlis, even kerepek for example, semua akan ada brand masing-masing. Tapi sebenarnya kalau kita boleh brandkan kerepek dari Batu Pahat atau Pontian, YB ada sini, dan kita akan bawa satu penjenamaan yang lebih besar. Dan saya harap dengan certain intervensi, dan saya juga galakkan supaya rakan-rakan usahawan juga ambil inisiatif ni, supaya dari segi manfaat pasaran dapat dibesarkan
dan mudah-mudahan kita dapat membantu usahawan kecil ni supaya dapat mengembangkan perniagaan mereka. Terima kasih. Terima kasih Dr. Salim. Okey, soalan seterusnya ada soalan tu saya tak berapa faham sebenarnya. Itu dah jawab. Yang ni. Syarikat di Malaysia majoriti masih lemah berbanding syarikat serantau. Bursa introduce PLC transformation, tak ramai yang participate. MF suruh semua GLC participate. Well, kita 3 tahun lalu kita telah mengadakan satu workshop di mana kita kumpulkan industry leaders, people from investors, institutional investors, fund managers dan juga from accounting profession tentang prestasi syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Dan kita dapati dari segi pencapaian sejak tahun 2015 pencapaian itu kurang memuaskan. Dan ada banyak sebab, dan antara sebab yang telah dibincangkan ketika itu adalah dalam konteks talent yang berkurangan di peringkat lembaga pengarah, akses kepada kepembiayaan dan juga mungkin antara lain kurang fokus kepada prestasi. Dan sebab itulah Bursa Malaysia telah dimandatkan untuk melaksanakan program transformasi syarikat-syarikat tersenarai, so PLC Transformation Program. Dan kita telah membuat satu guidance book, ada 5 yang telah dikeluarkan dan kita bekerjasama dengan syarikat-syarikat yang tersenarai ini dan setakat ini kita telah mendapat penyertaan lebih daripada 300 syarikat-syarikat yang tersenarai dan ini akan diteruskan lagi untuk memastikan mereka dapat mempertingkatkan prestasi mereka. Yang disebutkan sini sama ada bolehkah dimandatkan semua GLC. Sebenarnya dengan GLC kita ada dapat banyak good response dan they are actually very very supportive and we are working with them, especially on the kelestarian, which is actually very important nowadays because institutional investors will not invest in you if you do not embrace sustainability. So that's something which is happening. Cuma sama ada kita nak issue direktif tu, we prefer to look at an encouragement approach. Maknanya kita galakkan, kita tak nak paksa sebab if you force someone to do something that they don't want to, the outcome will not be as desired, if I may. We rather work with people through encouragement as opposed to paksaan. Banyak tempat berniaga bagus dimiliki bangsa lain, kita menyewa dan sentiasa diasak kenaikan sibuk tinggi. Apa perancangan bantuan pemilikan komersial Bumi Putra? This is interesting sebab sebelum ni banyak isu yang dibangkitkan berkaitan dengan pemilikan hartanah komersial. Di mana kalau landlord tu dia very commercially minded, bila perniagaan maju dia akan naikkan sewa. So ini mendatangkan kesusahan. So banyak isu yang berbangkit. Dan kita sebelum ni ada banyak wujudkan dana-dana dan juga body, antaranya UDA. So mungkin Datuk Salim boleh explain. Terima kasih Tan Sri. Dari segi konsep kesaksamaan, maksudnya kita allow for Bumi Putra berada di lokasi-lokasi yang premium. Memang dalam banyak keadaan mereka agak takut sebab sewaannya mahal. So sebagai orang yang selalu berfikir dari segi kalau saya bayar sewa mahal maksudnya tanggungan saya tinggi, bukan pada peluang yang terbuka sebab mereka berada di lokasi yang strategik. Macam mana kita nak bagi galakan supaya mereka akan ambil risiko tu? So di UDA apa yang kami dah laksanakan adalah kita encourage, kita galakkan untuk mereka buka kedai ataupun pusat perniagaan mereka di ruang-ruang yang strategik. Dan sebagai permulaan UDA akan bagi bantuan
dari segi kata perbelanjaan untuk renovation, ubah suai, dan juga bantuan sewa pada peringkat awalan. Kenapa kita perlu buat macam ni? Sebab kita nak supaya dia take the courage, take the strategic space, although it is at a premium price. This premium price is in fact justified bila dia dah nampak penghasilan. Tapi pada peringkat awalan, penghasilan dia tak nampak selalunya. So apa yang kita buat, kita bagi certain spaces supaya mereka masuk, kita bagi sedikit bantuan, dan over time kita tarik balik bantuan ni sebenarnya, dan mereka kekal di sana. Sebab saya berpegang pada prinsip, kalau katakan peniaga bangsa asing boleh bayar banyak tu, kenapa Bumiputera tak boleh bayar? Padahal konsepnya sama, berniaga. So dengan adanya peluang sedemikian, kita dapati ramai yang dah pun berjaya. Dan alhamdulillah dalam kes UDA contohnya, dari segi pecahan peniaga Bumiputera dan bukan Bumiputera di kompleks membeli bulah UDA, Bumiputera meliputi antara 60 ke 70%. Ya, jadi apa yang kita boleh nampak adalah sekiranya kita beri peluang dalam konsep kesaksamaan ni, maksudnya kesaksamaan bukan sama, dia ada handicap. Kita bantu dia sedikit supaya minda mereka terbuka. Ya. Dan alhamdulillah banyak kejayaan yang kita telah laksanakan. Kalau kita bawa future projection, mungkin kita kena kembangkan. Jangan saja libatkan dalam kata pusat beli belah milikan Bumiputera saja. Adakah kita boleh laksanakan konsep seeding fund ni supaya kita boleh juga nampak banyak Bumiputera boleh masuk ke gedung-gedung besar yang ternama. Dan mudah-mudahan dengan adanya peluang sedemikian, kita harap mereka-mereka ini akan berjaya dan seterusnya menjadi contoh untuk lebih ramai kalangan peniaga Bumiputera sama-sama menceburi bidang, dan seterusnya kita dapat meningkatkan dari segi pencapaian yang banyak kita ketinggalan sekarang ni. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Ada Zat nak tambah? Ya, mungkin boleh tambah Tan Sri. So kami di Ekunas, kami melabur syarikat-syarikat yang dah sampai kepada satu stage lah. Dia beri contoh Alexan Sports. Kami ada 35% pegangan dalam Alexan. Dan bila kita bercakap dengan Tuan Haji Ali Hassan ni, when you sit down with him, you talk to him, dia akan cerita pengalaman dia. Dan macam Datuk Salim sebut tadi, sebenarnya bila ada peluang nak ambil atau tidak ambil, apa lot yang lebih mahal, lot lebih premium, this is all sebenarnya proses saringan sebenarnya. Proses saringan kepada keusahawanan. You berani atau tidak ambil risiko tu. You berani atau tidak cuba apa peluang baru dia. Mungkin out of your comfort zone, tapi you berani ambil cabaran itu. Dan bagi saya, bila kita lihat pada usahawan-usahawan yang datang kepada Ekunas, baik Tuan Haji Ali Hassan, baik apa usahawan-usahawan lain yang kami bantu, kami dapat lihat ada DNA tu Tan Sri, DNA keusahawanan tu kita boleh dapat lihat. Keberanian mengambil risiko. Jadi bila kadang-kadang kalau kita dengar usahawan kata, oh boleh tak dapat bantuan ini, boleh dapat bantuan itu. Of course, bagi saya, kita di kerajaan, di agensi-agensi milik kerajaan, syarikat milik kerajaan, memang kita bantu setakat yang kita boleh sebab itu mandat kita. Tapi yang kita nampak Tan Sri, ialah usahawan-usahawan baik Bumiputera atau bukan Bumiputera yang berjaya, yang sampai to that stage is because at some point dalam kerjaya mereka, mereka ambil risiko. Dan itu yang kita perlu lihat lebih lagi, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Zat. Satu lagi soalan, bagaimana kita nak ketengahkan bakat-bakat anak muda dalam sektor korporat bagi memberi pasaran penguasaan Bumiputera dalam ranking bisnes? Saya baru faham soalan ini sebenarnya. Dalam ranking bisnes. Mungkin maksudnya bagaimana nak dalam nak attract anak muda dalam sektor korporat ni, sebenarnya mungkin saya bagi contoh perkawanan lah. Mungkin saya sebutkan tadi, kita golongan Bumiputera ni hanya 24% sekarang ini,
meningkat. Kalau dulu 5%, 10%, sekarang meningkat 24%. Tapi bagi saya masih rendah. Sebabnya dah by this time dah sampai 50% lah, ideally. Kenapa? Mungkin exposure pendedahan tu masih kurang. Dan bagi saya dalam banyak-banyak sesi engagement yang saya ada ni, mereka sebenarnya mahu clarity dalam konteks bagaimana daripada seorang accountant tu, apakah dia punya pathways untuk pergi ke sektor korporat ataupun industri ataupun dalam praktis dan sebagainya. So antara minat yang mereka keluarkan tu, bila kita explain kepada mereka dalam konteks pendapatan. Jadi kalau you pursue this career, this will be the kind of income that you can get. So ini kemudian mendatangkan minat mereka. So bagi saya it's a matter of pendedahan, exposure. If we can make sure that we expose the students from a young age of the various profession available, jangan tunggu dia dah masuk universiti, di peringkat sekolah menengah in particular, pergilah ke sekolah-sekolah menengah, termasuklah sekolah bersama penuh, MRSM sebagainya, and explain to them what are the various professions available, the pathways to get there, and I think insyaAllah that will create better interest for them to pursue the corporate sector. Among others, at the end of the day, income level boleh tertunjuk gaji-gaji ahli korporat ni sampai berjuta setahun tu. So that will tend to open their eyes in many ways lah. So maybe dah bunyi apa ni? Kita ada lebih kurang dalam mungkin 2 minit saja. Okay. Baik, Ustaz. Alright. Mungkin wrap up. Okay, terima kasih Akmal. Mungkin saya beri peluang pada rakan saya last 1 minute for Ziad dan Salim, dan saya akan rumuskan. Silakan. Mungkin secara rumusan saya nak mengatakan bahawa walaupun jurang pencapaian Bumiputera dalam sektor ekonomi, dalam profession dan sebagainya masih ketara, kita tak perlu terlalu gusar, kita tak perlu terasa terlalu mengurung atau terlalu gelisah. Kita kena optimis, Tan Sri. And I think if we work together, kita ambil risiko, kita berani buat perubahan, insyaAllah. Kita kena faham bahawa di luar sana there is no such thing as level playing field. Dan kita kena terima hakikat. Kita ada handicap. Tapi kita jangan mengalah. Perjalanan ini adalah sesuatu yang panjang. Apa yang kita perlu laksanakan adalah for us to celebrate the small successes that we achieve along the way and learn from the failures. InsyaAllah, Bumiputera sebagai satu bangsa boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa yang lain, dan kita sama-sama doa mudah-mudahan Bumiputera akan terus berjaya di negara kita, insya-Allah. Terima kasih Dr. Salim. Bagi saya mungkin 3 perkara. Pertama sekali, bagi saya sebenarnya masyarakat Bumiputera ini berkebolehan. Apa yang mereka perlukan adalah peluang. They need to be given equitable opportunity, sama ada dalam perniagaan ataupun dalam pekerjaan dan pendidikan. So give the Bumis equitable opportunity in both the public sector and the private sector. I think insyaAllah Bumiputera akan dapat mencapai prestasi yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dah banyak perancangan, plan. So sebelum ini kita ada plan tindakan Bumiputera dan sebagainya. Dan apa yang penting adalah supaya kita pastikan apa yang kita rancang dilaksanakan. So kalau dalam sektor korporat itu, what makes a difference actually not just the planning but the execution. So I think the time has come, sudah tiba masanya kita pastikan apa yang kita rancangkan itu dilaksanakan. Dan ini untuk kita membolehkan kita melaksanakannya, bukan saja memerlukan political will yang besar, tapi perlu ada institution. It must be institutionalized. Ini yang disebutkan oleh panel yang sebelum ini. Tan Sri Azlan ada menyebutnya sebelum ini. Dan yang ketiga, mungkin ini sebagai satu seruan, permintaan daripada saya,
Saya alhamdulillah dengan berkat Allah SWT dan juga dengan peluang yang telah diberikan oleh MARA dan kerajaan, alhamdulillah saya telah berpeluang menerajui pelbagai syarikat yang beroperasi di rantau Asia dan juga di financial centers of the world. Dan ini membolehkan saya turun ke bawah, melihat operasi kita di Indonesia, di Sri Lanka, di Thailand, Filipina dan sebagainya. Dan juga di London dan di Amerika Syarikat, di New York dalam konteks Maybank sebagai contohnya. Saya berpendapat bahawa memang negara kita ini tidak sempurna. Malaysia ini banyak isu yang perlu ditambah baik. Termasuklah isu-isu berkaitan dengan talent, isu-isu yang berkaitan dengan corruption, rasuah yang kita perlu tingkatkan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ini, bagi saya mereka ni ada banyak masalah lagi. Tetapi mereka bersikap lebih optimis, lebih konstruktif. Kalau kita lihat jiran kita di sebelah utara, Thailand, mereka merupakan sebuah negara yang dari segi sejarahnya telah banyak kali mengalami kudetas, rampasan kuasa tentera. Dan until recently, mereka masih dikuasai, mempunyai influence tentera dalam pentadbiran mereka. Sekarang ni dah ada civil government. Mereka ada isu baju merah dengan baju kuning dari masa ke semasa. Tetapi rakyat mereka single-minded. Mereka yang dalam bisnes menjalankan perniagaan mereka dengan baik. Mereka yang di sektor awam menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan dengan itu, walaupun pelbagai cabaran, ekonomi mereka terus berkembang dan mata wang mereka terus mengukuh. Bagi kita di Malaysia ini, sebenarnya kedudukan kita lebih baik. Selepas Asian Financial Crisis, krisis kewangan Asia pada tahun 1997-98, negara kita telah berkembang sebanyak 4.4%, 4,5% setahun dalam jangka masa 25 tahun ini. Kalau kita lihat prestasi kita dari segi trade, perdagangan, we have been recording current account trade surpluses for the past 25 years to the tune of 2.7 trillion ringgit. Current account surplus, lebihan akaun semasa dalam imbangan pembayaran kita dalam 25 tahun yang lalu ini jumlahnya 1,5 trilion ringgit. Jadi kalau kita lihat dari segi prestasi ekonomi secara keseluruhan berbanding dengan negara-negara lain memang amat baik. Apa yang kita perlukan adalah supaya rakyat Malaysia ini bersikap lebih positif, lebih membina. Jadi bagi saya, insya-Allah, kalau kita semua mempunyai sikap yang membina, kita lihat glass tu bukan not as being half empty but being half full. Kalau kita melihat kepada titik persamaan as opposed to titik kelainan, dan kita berpegang kepada rukun negara, do what we can within our circle of influence, I think insyaAllah negara kita akan lebih maju lagi. Dan ini termasuklah memastikan semua rakyat berputra dan bukan berputra akan terus maju, insyaAllah. Jadi with that, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan, dan insyaAllah sama-sama kita laksanakan program kita dan kita mencapai matlamat kita menjadi sebuah negara yang makmur, yang inklusif dan yang lestari. Terima kasih.